Dan seterusnya ialah Kufah, Syam dan juga Mesir. Kufah ni ialah di Kufah menetapkan ada 300 orang para sahabat yang ikut dalam Bai'ah Ridwan dan 70 orang sahabat yang ikut perang Badar. 300 campur 70. Umar menulis pada penduduk Kufah, wahai penduduk Kufah, kalian adalah pemimpin dan kepala bangsa Arab. Panahku yang kulepaskan jika musuh datang dari arah situ dan sini, aku telah mengirim pada kalian Abdullah bin Mas'ud. Dia kupilih sebab untuk kalian dan aku lebih mengutamakan kalian dari diriku. Dalam riwayat lain dia berkata, amma ba'd, aku telah menginginkan Ammar sebagai amir kalian dan Abdullah sebagai guru dan pegawai Ammar. Mereka berdua adalah para sahabat Nabi yang cerdas. Maka dengarkan, taatilah mereka. Allah telah mengutamakan kalian dari diriku dalam pembagian Abdullah kepada kalian. Madrasah Kufah banyak terpengaruh oleh Ibn Mas'ud dan juga terpengaruh oleh pemikiran Umar. Sebab itulah kita tengok kan di Kufah ni musuh-musuh cuba membuang pemikiran-pemikiran Umar di sana kan. Kita tahulah tentang itu. Sebab pemikiran Umar ni orang takut kehebatannya pada Umar. So dia kata Umar berkata pada sekelompok sahabat yang akan berangkat ke Kufah, sesungguhnya kalian akan datang ke sebuah negeri yang perlunya bersuara sangat merdu ketika membaca Al-Quran seperti suara lebah. Maka jangan sekalian sibukkan mereka dengan hadis. Cukuplah mereka dengan Al-Quran dan janganlah kalian banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Pergilah dan doaku beserta kalian. Ini adalah antara yang mana orang Kufah ni dia suka Al-Quran. Banyaknya suka Al-Quran dan dia tak suka hadis. Jadi banyaklah bercara kebaikan dengan Al-Quran. Mungkin Umar pun tahu apa yang berlaku kat Kufah ni kan, dia akan datang. Okey, yang kelima ialah Syam. Sekolah ini terdiri pada di bawah asuhan Muaz, Abu Darda, Ubadah, Al-Samid dan sahabat-sahabat lain. Abu Darda ni memiliki halaqah yang besar di masjid Damaskus ataupun Damsyik yang dihadiri lebih pada 1,200 orang. Mereka mempelajari Al-Quran 10 ayat 10 ayat. 10 ayat cara dia belajar. Mereka juga berlomba untuk menuntut ilmu. Abu Darda sentiasa memberi fatwa di masyarakat tentang ayat Al-Quran, memberi pandangan-pandangan tentang Al-Quran dengan ilmu yang dia ada. Dia dianggap sokok yang paling berpengaruh di Syam dan di Damsyik. Adapun yang mengambil ilmu dari Muaz ataupun Yaman. Lalu penduduk Syam, Allah bin Mas'ud pernah memuji Muaz dari para sahabatnya. Sungguhnya Muaz seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh pada Allah dan lagi maknanya ikhlas dalam kehidupannya lah. Dan dia bukanlah termasuk orang yang mempersekutukan Allah. Dia memiliki pengaruh yang besar pada penduduk Syam termasuk penduduk Hims. Sementara Ubadah bin Hamid dikirim oleh Umar ke Syam sebagai guru dan hakim. Awalnya dia menetap di Hims lalu berpindah ke Palestin untuk menjadi hakim. Dia menetap di sana dan dia orang pertama yang memegang jawatan sebagai hakim lah. Umar juga mengutuskan Abdul Rahman bin Ghun Al-Sya'ri ke Syam untuk mengajar penduduknya. Begitu masa Syam berkembang dari tangan para sahabat. Sahabat ni kehebatan dia adalah walaupun selepas kewafatan Rasulullah SAW, mereka bertebaran dan menyampaikan ilmu-ilmu yang hebat. Ini kan kalau kita kata dah golongan-golongan yang berarti sahabat ni kafir. Kabar ni telah pun murtad selepas kematian Rasulullah ni bohong lah. Cerita Umar ni pun tak tahu dah. Para sahabat lah orang yang mengembangkan Islam. Orang yang mengembangkan Islam dengan sebetul-betulnya. Tengok sejarah tak boleh menipu lah. Dan keterangan ini dia menyatakan bahawa Zahabi pernah berkata Abu Darda ni orang paling alim di Syam. Dan imam Qira'ah Damsyik. Ahli fiqh dan juga hakim mereka. Dia termasuk dari sedikit sahabat yang menguasai Qira'ah. Ni orang-orang yang hebat dalam kira baca Al-Quran ni. Dia sentiasa menyuruh kaum Syam, penduduk Syam untuk menuntut ilmu. Itu berlaku di Syam. Ni berlaku pula di Mesir. Ketika Amr al-As menaluki Mesir, ada madrasah di Mesir. Sebahagian besar sahabat ikut bersamanya, hanya sahaja Uqbah bin Amir, sahabat yang paling besar pengaruhnya di Mesir di sisi keilmuan. Penduduk Mesir mencintainya, merayakan hadis darinya, menyertainya dan selalu rasa haus dengan ilmu-ilmu yang ada padanya. Sa'ad bin Ibrahim berkata, penduduk Mesir merayakan hadis pada Utbah bin Amir, sementara kaum Kufah meriwayatkan pada Abdullah bin Mas'ud. Ini ada dua hadis kan. Penduduk Mesir mempelajari ilmu daripada sahabat yang paling terkenal di antara mereka adalah Abu Khair Masad bin Abdullah al-Yasni. Dia belajar menuntut ilmu dari Uqbah, dari Amr al-Ash dan juga dari Abdullah bin Amir. Di sana ada Masjid Amr al-Ash sebagai pusat pencerahan pemikiran dalam menjalani fungsi yang baik dan penyebaran ilmu.
Terlebih penduduk Mesir menerima agama baru Islam ini dengan hati yang terbuka dan senang hati kerana mereka menemukan apa yang mereka cari selama ini yang mengajak pada keilmuan, mengesahkan Allah dan menghilangkan perbezaan-perbezaan di antara mereka. Lalu penulis pun letaklah satu gambar Masjid Abu Darda. Ini adalah gambaran tentang Masjid Abu Darda kan. Kita tengok binaan dulu ni, binaan yang kukuh lah kan. Binaan daripada batu-batu yang begitu kukuh sampai ada sekarang di Damsyik lah. Harap-harap masih ada lagi walaupun sebab peperangan yang memusnahkan banyak bahagian-bahagian di Damsyik. Kita berdoa masjid ini tetap ada lagi lah. Okey, kita sambung lagi akan datang, apa yang akan berlaku akan datang nanti. So ini pun sebahagian pada Masjid Abu Darda. InsyaAllah kita jumpa lagi dan kita akan bincang tentang pandangan-pandangan para sahabat, pandangan orang-orang yang berada pada zaman Khalifah Umar Khattab tentang bagaimana hebatnya Umar Khattab ini. Kita tengok pandangan Sayyidina Ali macam mana. Bagaimana sayangnya Sayyidina Ali pada Umar Khattab. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.